Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ya dihormati Al-Fadhil Ustaz Wan Nuh selaku pengurusi, yang dimuliakan semua warga kerja Yayasan Islam Kelantan di dalam Daurah Thaqafiyatul Islamiyah Mahasinul Islam fi Daw'il Kitab was Sunnah. Kita masih lagi membincangkan tajuk keindahan Islam dalam berdasarkan pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta semua para peserta daurah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang sekali-sekala kita dapat bertemu mata dengan sahabat-sahabat kita yang sudah lama tak jumpa, dan juga kita juga dapat diberi peluang untuk bermuzakarah, berbincang, bertanya khabar di dalam isu-isu yang menyentuh tentang Islam, keindahan Islam dan segala yang berkait dengannya. Tajuk yang diberi untuk sama-sama kita berbincang pada pagi ini iaitulah qawaid fit ta'amul bis sunnati wal amali biha. Kaedah amali berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini adalah merupakan wahyu daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma berbeza dengan Al-Quranul Karim, iaitulah dalam lafaznya dan juga tentang kedudukannya. Kita sebagai seorang Muslim mukmin yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak lari daripada 4 tonggak yang menjadi pegangan kita. Yang pertama sekali iaitulah Al-Quranul Karim, kemudian yang kedua As-Sunnah, dan dua ini adalah merupakan dua asas yang besar, kemudian diikuti dengan Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dalam kita sebut sebagai Ahlus Sunnah, iaitulah tentu sekali kita dengan sunnah itu adalah merupakan satu ikutan dan menjadi kewajipan untuk kita beramal dan bersama dengan sunnah ini, kerana apabila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan itulah yang mesti kita tunaikan di bawah tanggungjawab qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta, kamu sayang kepada Allah, maka ikutlah aku, Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Dalam bahasa disebut cinta bersyarat. Cinta bersyarat. Nak suruh Tuhan sayang kepada kita, maka kita kena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah Taala sayang kepada kita. Jadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kewajipan yang wajib. Maka Nabi, macam mana kita nak cinta dia? Di antaranya cinta kepada Nabi itu sendiri, cinta kepada amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama As-Sunnah. Cuma saya tak nak panjangkan dari sudut definisi sunnah, kerana kita sudah maklum bahawa sunnah dengan makna dari sudut lughatan dengan makna jalan yang dilalui. As-sunnah hiya tariqah, jalan. Kata di orang, sunnah itu sama ada baik ataupun tak baik dari sudut bahasanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu
rawahul Bukhari. Kamu akan mengikuti jalan-jalan, gaya hidup, cara pendidikan, cara makan dan sebagainya orang-orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki lubang bab, nescaya kamu akan memasuki juga. Hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam mukjizat. Apa yang Nabi kata hari ini di zaman kita hidup yang disebut dengan nama zaman al-aulamah, ataupun dalam bahasa ini disebut zaman globalisasi. Kalau saya tanya para peserta, ustaz-ustaz kita dan juga ustazah, apa makna globalisasi? Siapa dia boleh jawab, ambil hadiah dengan penganjur. Silakan, kita minta muslimin dulu jawab. Apa makna globalisasi? Fadal. Pak Ustaz hebat-hebat belakang dah ni. Saya saja nak berkongsi saja. Fadal. Ya? Langit terbuka. Lagi? Dunia tanpa sempadan. Kita nak dengar hak muslim mak jawab. Ustazah kita. Biar berbeza sikit dengan hak muslimin. Apa dia? Tak ada orang boleh buat sempadan dunia ni kan. Tak ada orang, langit tak boleh sahabat boleh tutup. Tulis. Saya suka beri definisi ta'rif yang dibawa oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili hafizahullah. Dr. Wahbah kata apa? Globalisasi itu al-aulamah, makna dia orang putih nak suruh kita makan hak dia makan, nak suruh kita pakai sepa dia pakai, nak suruh kita buat sama hak dia buat. Hari ni jadi tak jadi? Hadza huwal hadis. La tattabi'unna sanan man kana qablakum shibran. Nabi tak kata ikut shibran bi shibrin, jengkal demi jengkal. Artinya ikutnya kita orang putih tu sama perangkat. Kita ustaz dengan ustazah ni pun terperangkap sama. Perangkap ke tidak? Perangkap. Bila lalu kita pergi jalan orang duk jual benda-benda, anak kita, abah berhenti sekejap. Abah baru sudah kuliah bab hadis tadi. Anak nak beli apa? Nak beli hot dog. Abah sebutih, abah mu makan hot dog, ustazah makan hot dog, ajaib Allah. Tak ada siapa tegur budak-budak duk jual hot dog tu berjalan. Mu makan ke benda ni kata? Sama peringkat begini tak erti. Ini shibran bi shibrin, ke lebih kecil lagi. Orang panggil setapak ruah jari demi ruah jari lagi, lebih pada bukit-bukit sejengkal lagi dah. Ini cerita betapa dahsyatnya kita. Allahu akbar. Hari ni kita tak tahu apa. Hak nak makan ayam terpaksa kena lalu kat kepala orang tua, itu biasa dah tu dah. Tapi hot dog ni ajaib ni. La ilaha illallah. Di Mekah ada juga restoran Malaysia di Mekah jual hot dog. Saya panggil tukang jual dia, kata menatanya orang tak makan Mekah ni. Hot dog. Shibran bi shibrin. Bila kita bincang tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata di para ulama ma'thur daripada ulama mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah itu seumpama bahtera Nuh. Siapa menaikinya selamat. Siapa dia tak ikut sunnah, terjun dalam laut lah dia. Ini dia panggil as-sunnatu kasafinati Nuh. Allahu akbar. Jadi siapa nak selamat, Nabi kata alaikum bisunnati. Kita selalu baca hadis ni. Boleh katakan semua para pendakwah, imam-imam duk baca hadis ni, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Alhamdulillah. Jadi siapa nak selamat, jawab dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah kita ni kalau sebut sunnah agak, tanya orang lelaki, dia nak ikut sunnah tak? Nak. Sunnah berapa? Ni muslimat paling serabut kali hak ni jawapan dia tak. Allahu akbar. Dia tak tahu Nabi basuh air rumah kan. Dia kata di apa ni, kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dia membantu isteri kerja di rumah. Nak ikut sunnah gilik basuh pinggan sekali. Kau mana? Setuju muslimat? Basuh pinggan, tapi pinggan dia makan apa kena orang akak dak suka basuh. Baiklah, dari sudut istilahnya kita dah faham sunnah itu dari sudut istilah alul hadis, iaitulah semua perkataan, perbuatan dan akuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menurut alul hadis iaitulah segala ucapan Nabi, perbuatan dan segala keadaannya. Jadi segala keadaan itu termasuklah dari sudut khalqan wa khuluqan, kejadian dia dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan nama hadis ataupun as-sunnah
Jadi yang penting dua tu berkembar lah. Ada orang sebut hadis macam ni, sunnah macam ni. Yang penting bagi kitanya, kita sudah faham, iaitulah sunnah, ajaran, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi sunnah. Cuma mari di tempat kita ni ada satu lagi definisi. Dia nak, macam mana nak beza di antara sunat dengan sunnah. Nah, itu mungkin ada perbezaan. Kerana sebahagian ulama membezakan di antara tiga kategori. Yang pertama ahlul hadis, iaitulah sunnah itu semua perkara yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut perkataannya, perbuatannya, tingkah laku dia. Iaitulah ulama al-usul mengatakan sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran, maka dia jadi sunnah sebab dia sumber perundangan. Yang kedua, mari ulama fiqh pula dikata yang sunnah itu iaitulah perkara yang tidak wajib. Orang Melayu satu lagi kalau kata sunat, benda lain pula jadi. Dah. Ada beza satu. Itu perbezaan yang keempat, takrif, definisi Melayu, Kelantan. Budak tu baru sudah sunat. Apa mana sunat? Baiklah, kita tak pergi jauh di takrif saya, kerana kita nak fokus ke kertas perbincangan kita. Muslimin dan muslimat, para peserta sekalian, saya minta tulis kertas ni sebab anda tak masuk dalam nota. Fadilatul amal bis sunnah. Apakah kelebihan kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, mahabbatullah li 'abdihil mu'min. Allah sayang kepada orang yang beramal dengan sunnah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba aku itu bertakarub pada aku dengan nawafil, ini perkara-perkara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menyayanginya. Jadi hadis itu panjang. Kita ambil yang pertama sekali, Allah kasih kepada orang-orang yang beriman, yakni berikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang kedua, al-muhafazatu 'ala an-nawafil, menjaga amalan sunat boleh menampal amalan fardu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu as-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara amalan pertama yang dikira pada hari kiamat nanti iaitulah salat. Kemudian bila dia tengok pada solat ni, Allah kata unzuru fi salati 'abdi, tengok solat hamba aku tu. Sempurna tak sempurna? Kalau sempurna, alhamdulillah. Kalau tak sempurna, tengok pula kepada hal lahu min tatawwu', adakah dia ada tatawwu', ada amalan sunatnya. Maka amalan sunat itu boleh menampalkan, boleh melengkapkan kekurangan-kekurangan yang berlaku kepada amal fardu yang kita lakukan. Alhamdulillah. Yang ketiga, berpegang dengan sunnah mempunyai fadilat yang besar, khasnya di zaman orang meninggalkan sunnah. Hari ini para peserta sekalian, kalau kita senaraikan, banyak buku-buku yang ditulis tentang as-sunan al-mansiyah, sunat-sunat yang dilupai oleh orang, ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh ramai di kalangan orang. Saya tak nak contoh banyak lah. Contoh yang paling dekat, yang paling simple je dengan kita. Kita balik ni, kita duduk di tangga masjid, kita tunggu orang yang masuk masjid. Berapa orang yang menunaikan solat tahiyatul masjid? Mungkin kalau nak pergi solat berjamaah, insya-Allah ramai. Tapi kalau nak pergi akad nikah, agak-agak berapa orang yang masuk sembahyang sunat? Sekali dengan Tok Imeh. Bukan Tok Imeh sini, minta maaf. Tok Imeh kapal lain ni. Tok Imeh baru siapa? Bawa lorak masuk. Oh, minta maaf lambat duduk. Pakai anja duduk tu kak. Innal hamdalillah selalu pakai tu imeh apa tak ada solat sunnah mansiyah. Terlalu banyak senarai-senarai, kita tak usah duk fikir besar-besar. Kerana analah para ikhwatunal kiram, kita hari ni duk fikir macam mana nak ihya sunnah yang dah ada dalam di tangan kita, yang tak perlu kepada pindaan akta undang-undang, tak payah. Hari ni kita duk sibuk dengan hudud, tak boleh buat sebab undang-undang. Tapi nak ihya sunnah yang ada ni perlu undang-undang. Tak ada undang-undang kita sendiri ya. Kita nak buat ke tak nak buat? Allahu akbar.
Ada tersebut dalam hadis fa inna min waraikum ayyamas sabr. Ada riwayat mengatakan di antara hari-hari yang akan mendatang ini kita perlu pada sabar. Fihinna mislul qabdi 'alal jamri, orang yang berpegang dengan sunnah ini seperti memegang bara api. Pegang panas, lepas jatuh. Tahu saya kata apa ni? Muslimah kita, ustazah kita, bila berdepan dengan adik-adik kita, bila kita minta dia tutup aurat, baru nak berubah, kata orang, baru nak hijrah, hui, cabaran banyak. Ana selalu jumpa orang-orang macam ni di Mekah waktu haji. Dia kata, ustaz, saya insya-Allah dengan perjalanan haji ni, saya dah yakin, dah bersiap untuk berubah. Ustaz doakanlah saya bimbang, takut sampai pijak je kaki masuk pejabat esok, tak dapat dah. Sebab kawan-kawan ni akan menyerang kita dengan, oh barang sangatlah tu, pakai stokin lah mari pejabat. Kena hak tu so apa, mepeh duduk. Mepeh, tak apa mana mepeh maknanya orang panggil lemah, dah lemah. Ini cabaran. Kita nak pegang sunnah hari ni bukan satu cabaran yang kecil. Yang keempat, annal amal bis sunnah fiha ihya' lis sunnah. Bila kita buat amalan sunnah, bermakna kita telah menghidupkan sunnah. Hari ni orang nak sunnah, nak buat banyak siwak, bersiwak, tak ada orang bawa dah. Terlupa dah. Pen ada 2-3 dalam poket. Siwak ada? Tak ada dah. Kalau ada siwak, dia perli selalu. Dia kata bila pula masuk tabligh, ingat sunnah ini, siwak tu hak tabligh. Mereka cuba nak hidupkan, kita kata jazakumullah khair. Tapi kita yang mengaji ni, dia duk belajar apa ni, hadis laula asyqan ala ummati la amartuhum kaif hadha. Hadha mahfuzul hadis. Tak payah terjemah lagi, semua sudah hafal. Mungkin dengan sanadnya sekali, rawahu fulan. Nah, tapi ada batang siwak ni kita tak pernah bawa. Alah, subhanallah. Baiklah, kita cubalah hari ini dalam perbincangan ringkas kita ni, kaifa, bagaimana kita nak ihya, nak beramal dengan sunnah Nabi. Tak usah fikir yang besar-besar, kita ambil yang biasa jadi. Jadi beramal dengan sunnah dapat menghidupkan amalan dan menyebarkannya di kalangan manusia, terutama sekali anak-anak kita yang kecil. Anak kita nak kecil, suruh dia pakai baju, pakai belah kanan dulu. Nak pakai seluar, pakai kaki kanan. Nak pakai kasut kan, nak baca, nak makan, baca bismillah. Jadi kita ajar benda-benda yang simple, biar dia lekat dalam kepala. Sebab ihya' sunnah yang menyebabkan daripada kecil dia orang terlekat. Tapi kalau ayah mak dia pun minum tangan kiri, nak suruh anak minum tangan kanan, orang panggil jauh sekali dah. Nah, jadi di antara yang saya cadangkanlah, sebagaimana ada di tangan para peserta ni, saya bagi, siapa dia nak boleh ambil perni halal, copyright lillahi ta'ala, iaitulah zikir selepas salat yang saya ambil daripada kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj ni dia panggil kitab fiqh mazhab Syafi'i. Yang orang ngaji fiqh tak ada kata tak kenal kitab ni. Kalau tak kenal kitab ni, kita taklid di pondok mula. Jadi dalam kitab fiqh Syafi'i ini menyebut hadis yang sahih, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan selepas salat. Sangat mudah, simple, ringkas. Jadi cuma kita tengok hari ni kenapa tidak selaras benda-benda macam ni, kenapa tak selaras. Orang ni dia baca hak dia nak baca, hak ni baca ni, pergi solat masjid ni imam lepas-lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, al-Fatihah, doa terus pergi. Kemana nak pergi? 10 bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa? Jadi dalam buku ni ada terjemahan dan ada sanad dia sendiri. Jadi insya-Allah saya akan ijazahkan kepada para peserta semua zikir bersanad hari ini insya-Allah. Baik. Kita pergi lagi kelebihan yang kelima. Berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah kuat apabila kita beramal dengan sunnah. Bila kita baca ini sunnah Nabi ni, mana dalil? Rawahu Muslim. Contohnya Nabi kita beristighfar 3 kali lepas salat. Mana riwayat? Riwayat Imam Muslim. Mana hadis tu? Sahih. Warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian annal amal bis sunnah bainan nas, beramal dengan sunnah dan menzahirkannya kepada manusia menjadi sebab untuk menghalangnya benda-benda bid'ah, benda-benda rekaan-rekaan dalam ibadat. Hari ni kenapa orang suka cari yang pelik-pelik? Cari yang pelik-pelik kenapa? Sebab boleh jadi mereka tak jumpa yang asli. Kita waktu nak beli barang yang nak aslinya dah, tu jaga-jaga hak main juga, hak tak ori pun. Tapi asahnya kita nak barang asli. Tapi kenapa waktu kita beramal, kita tak kira ambil daripada mana? Tak ambil daripada mana? Maknanya
amalan-amalan yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelik-pelik. Ada sebuah pondok Kelantan, pondok masyhur Kelantan. Al-Fadhil ustaz dia bagi tahu kepada anak, dia kata, ustaz, satu kumpulan masuk dalam pondok ni berzikir satu malam cabut serban. Tuan-tuan bayangkan serban tu ustaz kita di pondok ni naik motosikal 120 tak cabut. Tapi dia orang mari zikir cabut serban situ. Allahu akbar. Kata ustaz awak macam mana? Kita lari lah dia kata. Kalau tak lari juga nak pergi panggil jabat agama dah mari ambil. Mau mari mana dia? Benda-benda yang ajaib. Yang seterusnya wa minal fawaid, di antara faedah lagi bila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam sandaran sahadat hadis ini, dapat membezakan di antara amalan yang betul dengan amalan yang tak betul. Hak ni mari mana? Jelas. Hari ni di zaman fitnah internet ni kita panggil ni, ana rasa memang kita kena kerja keras membantu para jemaah, terutama sekali bila dia jumpa amalan ni begini-gini, dia hantar, dia bawa mari kita. Cuma tak payah nak jawab lah, hadis ni tak sahih, hadis ni ulama-ulama menilai dengan sanadnya palsu, contohnya maudhu'. Tapi oleh kerana alat sebaran ini, orang itu memang nak menyebarkan kebaikan, dia nak sebar kebaikan. Cuma sebagaimana kata di sahabat, kam min muhibbin lil khair lam yusibh, berapa ramai orang yang nak kebajikan tapi tak kena tempat. Sebar. Akhir sekali kita menjadi sebar benda-benda yang tidak sahih. Yang ke-8, wa min fawaidil amali anna al-'abda yakunu fi amali qudwah lin-nas wa da'iyan lin-sunnah. Jadi kita dengan sebab kita amal, kita hidupkan benda ni, dia menjadi qudwah, mengajak manusia kepada sunnah. Contohnya, anda tengok contoh yang agak kritikal, iaitulah solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Tadi kita contoh tahiyatul masjid. Dalilnya, kalau kita pergi ceramah di kampung-kampung, di bandar-bandar, sama ya. Kita duduk kempen ni, solat sunat ni, siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Lepas maya Isya, bila imam bagi tahu tuan-tuan semua jamuan disediakan di luar masjid, tinggal berapa orang yang solat sunat? Berapa orang yang solat sunat? Itu jadi masalah kita. Kita bersakap baik, ustaz, dia orang solat di rumah, kata alhamdulillah. Kena jawab derah alhamdulillah tu tak? Alhamdulillah. Kalau di masjid dok di rumah, kau derah lagi. Itu realiti yang berlaku. Ada orang yang masya-Allah, orang yang nak ambil ikut sunnah Nabi kita kan, dia solat, suka solat apa ni, sunnah ni di rumah dia. Mawjud nas lakin kam qalil. Jadi kata-kata masyhur daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tulis kata-kata yang menarik ini daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Al-iqtisadu fi sunnati ahsanu min al-ijtihadi fil bid'ati. Artinya beramal sedikit dengan sunnah itu lebih baik daripada beramal banyak dengan amalan yang tidak ikut sunnah. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebat, Abdullah Ibnu Mas'ud masyhur. Jadi beramal walaupun sedikit, tapi ini ada otoriti. Mau ambil mana ni? Nabi kita sabda. Siapa riwayat? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, sanadnya sahih sebagaimana dinilai oleh ulama-ulama besar, Imam Nawawi contohnya, Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi. Jadi kita rasa tenang, sebab karena itulah saya buat contoh, bila kita amal dengan amalan yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali hati tenang, yang kedua pahala confirm. Ini tajuk menarik. Amal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Dia kata orang lain pahala confirm juga, siapa dia boleh confirm? Man yastati', lain daripada mari daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan lihat nanti kalam nuqulat daripada kibar ulama tasawuf yang kita akan tengok dalam nota kita nanti insya-Allah. Jadi kata-kata Ibnu Mas'ud ini cukup menarik. Kenapa? Amalan-amalan yang kita buat, tengok contohlah saya buat di sini, contoh yang paling mudah sekali, iaitulah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi waktu Nabi nak keluar daripada rumah dia pada waktu pagi, Ummul Mukminin Juwairiyah duduk di tempat solat dia. Jadi Nabi pun balik, dah matahari dah tinggi, mana mula jadi 1-2 jam ke berapa jam dah baru balik.
Nabi tanya dia, "Anti masih di tempat yang tadi lagi ni? Waktu saya keluar tadi?" Qala na'am. Qalat na'am. Ya Rasulullah, saya di sini lagi berzikir. Apa Nabi kata? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya aku telah membaca selepas daripada kita berpisah tadi berapa? 4 kali 3 kali. Jika ditimbang dengan apa yang awak buat pagi ni, lebih berat lagi. 3 kali baca lebih berat daripada yang diamalkan oleh Juwairiyah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat." Jadi ini bacaan pada waktu pagi yang kalau kita sebut ini bacaan maksurat pada waktu pagi. Baca tak baca kita ni? Alhamdulillah. Saya yakinlah semua ni para pendakwah doa ila Allah azza wa jalla, ini amalan kita sebagaimana kata para ulama. Apabila dia duduk lepas solat subuh sampai ke naik matahari, anak murid duduk tunggu belakang nak cakap dengan dia, tak paling duduk berzikir. Bila naik matahari dia sudah tamat waktu dia berzikir, dia paling tengok, antahuna, awak di sini? Qala na'am, munzu mata, daripada solat subuh tadi sampai sini. Dia kata, hadhihi wuqudi atazawwadu biha. Inilah minyak aku yang aku buat bekal sampai sehari ini. Aku berbekal untuk mencerahkan minda aku dan cerah hati aku dengan zikir. Sebab itulah saya rasalah, saya duduk kempen orang, kalau kita hari ni boleh berzikir dengan zikir yang kita baca pada waktu pagi. Ada orang tanya, apa beza zikir ni dengan zikir maksurat? Asy-Syaikh Al-Banna rahmatullah alaih, saya kata waktu panjang. Saya ni hidup di alam realiti hari ni. Alam realiti orang nak cepat ke pendek, nak pendek, nak ringkas. Jadi kita ambil ni 20 bacaan, ni pun ramai tak lepas. Jadi kita cuba pilih yang sahih, ringkaskan untuk membantu para jemaah supaya dia rasa tidak begitu panjang. Jadi beberapa contoh doa-doa yang sepatutnya menjadi kelaziman bacaan harian kita tetapi mungkin jarang disebut, iaitulah zikir, doa, wirid harian. Hei, kata ustaz, banyak-banyaknya wirid. Kata jangan duk banyak. Kata di Abu Amr bin Salah rahimahullahu ta'ala, ketika menghuraikan makna az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, orang yang berzikir banyak, laki-laki dan perempuan yang berzikir banyak itu, dia kata siapa yang berzikir pada waktu paginya, zikir pada waktu petangnya, zikir mengikut pergerakan. Zikir ikut pergerakan. Mana bangun tidur zikir, nak pergi tandas baca, keluar tandas baca, nak pakai baju, nak keluar rumah, naik kereta, masuk masjid, masuk pasar. Satu, kalau saya sebut zikir masuk pasar ni, saya nak tanya semua peserta ni, jangan jawab kepada saya, jawab dalam diri. Seumur hidup kita duduk hari ni, ada kita sudah umur 30, 40, 50, 60 mungkin tak ada. Berapa kali dah kita baca zikir masuk pasar? Wallahil azim, ini bahasa Arab sikit ni, Arab sopoh lalu dia, wallahil azim, mata qara'at hadha. Berapa kali kita baca zikir masuk pasar? Di mana? Hari ni kaifa nuhyi? Bagaimana kita nak hidupkan sunnah macam ni? Kalau kita ada zikir, contohnya di sekolah kita ada tempat kantin, letak situ. Belajar nak masuk, baca dulu kata. Mau tak baca ni tak boleh masuk. Ihya. Jadi benda-benda macam ni, kata di para ulama, siapa dia berzikir mengikut pergerakan. Zikir ikut pergerakan. Bangun tidur, naik kenderaan, pergi sana sini, pergi nak mandi, hatta julusuna ma'al ahl, duduk dengan suami, duduk dengan isteri, kan? Ada baca tak ada bacaan? Tu kadang-kadang yang terlepas juga dah. Baik. Ini semua, siapa dia boleh lekat bacaan ini, sudah dikira minaz zakirinallaha katsiran waz zakirat. Alhamdulillah. Dikira orang ni sudah termasuk di kalangan orang yang berzikir banyak. Kita tak perlu nak zikir nak pergi bertapa. Dulu anak cerita dah kan, jumpa driver taksi nak pergi bertapa 40 hari tu. Taksi di Kuala Lumpur, anak turun taksi, nak turun kapal terbang nak pergi Kuala Lumpur, naik taksi. Dia tengok kita pakai jubah, dia kata, ni saya kira bapak ni ustaz lah. Kata, ikut awal lah nak panggil apa dia, orang Jawa. Dia pun cerita, dia sekarang tengah komplit kelahi aja dia sebab ayah dia nak ajak dia cuti driver taksi 40 hari nak duduk dalam gua bertapa. Sebab apa? Nak habiskan bilangan zikir dia sekian-sekian. Saya kata kenapa? Cuma dia kata dia confuse-nya sebab bila ditanya ayah dia, 40 hari ni berapa kali Jumaat tak salat? Ayah dia kata tak apa, kita orang sakit. Kata sakit 3 pinggir cukup nasi. Ada belum tentu.
Sakit, pasal sakit jiwa maksud dia. Tengok. Ini benda-benda permainan syaitan. Kalau tengok dalam satu kitab, puan-puan boleh beli, nama dia Talbisu Iblis. Talbisu Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Dalam kitab ni memang kadang-kadang kita rasa belitan ini terperangkap kepada kita sendiri. Aku nak berzikir ni. Zikir lah, siapa dia larang ya? Tapi kenapa sampai tak perlu solat Jumaat? Kenapa sampai duduk bertapa 40 hari? Awak kata kerja 40 hari dapat taksi ni, cukup makan anak bini. Nanti kena berhutang lah pak. Jadi banyak benda-benda yang al-mulabasat, benda-benda yang mari. Maka zikir, keperluan kita kepada zikir ini sangat besar. Jadi orang duduk sebut kempen lah. Di antara zikir ni kalau boleh 3 dalam 1. Mulut kata subhanallah, hati ingat, dan tangan juga bergerak. Subhanallah contohnya. Tengok dalam gambar kita tu, Allah Ta'ala dah buat jari kita ni cukup 5 jari, ada 33 dia punya ruas jari tu. Cukup 33. Cukup. Cuma bila kita lara sikit, lalai, tak boleh pakai jari, dia kena pakai tasbih. Jadi kita bertasbih dengan tangan kita, kita tasbih dengan mulut kita, tasbih dengan hati. Hadza huwal afdal. Baiklah, zikir waktu pagi, zikir waktu petang ni semuanya ada. Ada satu lagi dipanggil zikir tanpa sempadan, tanpa waktu. Contohnya zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang Nabi kita sebut 2 kalimah yang ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, disayangi oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dan juga zikir yang sebut ni, siapa dia baca pada satu hari subhanallah bihamdih mi'ata marrah, 100 kali bacaan, diampunkan dosanya walaupun sebuih di lautan. Semua hadis ni dalam Bukhari. Jadi dia ni dipanggil zikir ghair muqayyad, zikir yang tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan masa. Kita boleh zikir banyak mana nak. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berzikir sampai 12,000 satu hari. Pelik apa kita dengan orang-orang macam tu, kan? Jadi ada orang kata, ni zikir tak ada tetap. Memang tak ada tetap. Zikir yang bersifat am, dia tak ada bilangan khas. Ada zikir dipanggil zikir muqayyad. Zikir yang muqayyad, yang Nabi kita sebut, contohnya zikir lepas salat. Nabi sebut tak? Man qala subhanallah salasan wa salasin. Jadi itu dipanggil zikir muqayyad. Tak boleh, aku tak ada kerja tengah hari ni, semaya tadi pokok aku nak main 33, 50 kali. Ya, insya-Allah kita boleh pahala 50 kali sebab zikir itu baik, tapi kita dianggap mukhalafah dengan sunnah, sebab Nabi kata ni. Allahu Akbar. Jadi itu persoalan-persoalan yang ditimbulkan tentang zikir. Jadi kita pergi, contohnya dia kata zikir yang diajar banyaklah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pergi kepada nota kita. Itu baru mukadimah. Jadi hari ini saya tak nak ceramah panjang lah. Kita lebih kepada nota. Boleh, mudah-mudahan dengan kita belajar bernota macam ni, lebih mendapat kefahaman dan senang untuk kita ulang kaji balik bila kita balik nanti, ataupun kita cerita kepada orang nanti. Yang pertama sekali, kitab ini untuk rujukan tuan-tuan, nama dia ni, ambil nama ni dalam internet ada, tak payah beli dah. Kalau saya nak beli tak cukup bajet, ambil kitab ni, cari dalam internet, tulis kaifa nata'amal ma'as sunnatin nabawiyah ma'alim wa dawabit. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alim wa dawabit. Dia punya tanda-tanda dia dan syarat-syarat dia, macam mana cara, oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Jadi kitab dia ni banyak. Di antara kitab ni adalah benda-benda kita pun bila kita baca buku tu, ada yang kita terima, ada yang kita rasa boleh bincang. Tapi buku ni yang menjadi fokus kita bincang hari ni agak mudah. Jadi yang pertama sekali, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manzilatus sunnah fil Islam. Sebagaimana yang telah kita sebut, Al-Quran Al-Karim itu al-masdar al-asasi al-awwal. Sumber yang pertama Quran. Kemudian ta'ti sunnah masdaran. Sunnah itu menjadi sumber yang kedua mengiringi selepas daripada Quran, dan dia sekaligus menjadi penjelas kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita kata aku tak nak pakai sunnah, tak pakai hadis, macam setengah orang
Pengikut ajaran sesat hari ni dia panggil golongan tak guna hadis, anti hadis. Habis kalau dia solat, macam mana dia solat? Ada dalam Quran berapa rakaat? Ada? Tak ada. Jadi kita jelaslah bahawa di sini sunnah ni sangat jelas. Kemudian sunnah itu sendiri bertugas sebagai tafsir kepada Quran, dan beramal dengan sunnah adalah merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah perintah kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Mana yang Nabi kita bawa adalah kamu ambil, wa ma nahakum anhu fantahu. Mana yang Nabi kita larang, kita stop, kita berhenti. Ada kalanya sunnah itu membawa hukum yang tersendiri yang tak ada dalam, tidak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, tidak disebut dalam Al-Quran. Tengok dalam hadis sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat aku ni dapat masuk syurga belaka. Alhamdulillah, kita kata. Nabi kata illa man aba, kecuali golongan yang tak nak. Subhanallah. Sahabat-sahabat terkejut sebelum kita terkejut. Syurga jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luas langit dengan bumi, ada orang tak nak? Ajaib ke tidak? Tentunya ajaib. Sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak ni? Nabi kata apa? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa dia ikut aku, taat kepada aku, ini orang nak. Wa man asani faqad aba, siapa dia derhaka, orang ni tak nak. Jadi itu je. Dia punya skill mudah. Nak, ikut. Tak nak, jangan ikut. Jadi kita boleh buat pilihan sendirilah. Tadi kita dah bincang tentang qadariyah, jabariyah tadi. Manusia ni majbur, macam kata orang, macam bulu di udara, ikut angin pergi sana sini, tak ada pilihan. Kita kata la, hadza khata', hadza bukan terkeluar daripada manhaj Ahlus Sunnah kan. Maka sunnah itu iaitulah kita. Yang kedua, yang seterusnya kita tengok manzilatus sunnah, kedudukan sunnah itu sendiri. Apa dalam sunnah itu ada? Yang pertama, manhaj syumuli. Apa nama manhaj syumuli? Sunnah itu lengkap. Dalam kitab kita ni buat satu contoh yang menarik. Dia kata yatamayyazu bisyumul li hayatil insan tulan wa ardan wa umqan. Tinggi, lebar, dalam. Ini kata-kata yang cukup menarik, kita boleh bincangkan. Dari sudut tulnya, panjang dia tu mana? Imtidaduz zamani warras, masa dia tu. Jadi mengandungi kehidupan manusia daripada beranak sampai ke wafat. Itu untuk atas dunia. Lepas dunia kita sambung lagi di alam akhirat. Dari sudut al-ard, dari sudut lebarnya pula, luasnya pula, iaitulah mengagumi semua kehidupan. Di rumahnya, di pasar, di masjid, di jalan, di tempat kerja, hubungan di antara Allah dengan dia, hubungan di antara manusia, semua sekali. Wana'ni bil dalam dia itu macam mana? Dia punya dalam, iaitulah imtidadun fi aghwari hayatil insan, masuk mendalam dalam kehidupan manusia. Dari sudut jisim dia, akal dia, ruh dia, zahirnya, batinnya, niatnya. Jadi kita perlu bahawa Islam itu syumul. Sebagaimana kita faham hari ini, Islam itu lengkap. Yang kedua, manhaj mutawazin, manhaj yang seimbang. Ketah ni bahasa Arab, tolong terjemah sendirilah kan. Apa makna seimbang? Rabbana atina fid dunya, itu ya. Jadi kalau aku kenapa diam tak kerja? Tak mahu dah dunia ni, pakai akhirat sajalah. Kan? Jadi akhirat saja, waktu nak makan pergi minta dengan orang. Akhirat, tunggu akhirat, ialah makan dalam syurga lah, awak dah senang. Jadi Nabi kita SAW tak mahu kita tidak ada tawazun. Hari ini masalah tawazun dalam bab keduniaan. Orang ahli dunia duk kejar dunia saja, dan dalam bab orang yang nak ke akhirat, kejar akhirat saja, tinggal dunia, maka itu tidak masuk dalam ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita duduk di tengah-tengah kan. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah Nabi kita engkar kepada 3 orang sahabat yang datang ke rumah dia, nak cek, nak tengok macam mana keadaan Nabi di rumah. Nabi kata, "La, aku makan, aku puasa, aku kahwin dengan isteri, aku juga salat dan aku tidur." Jadi Nabi nak ajar kepada kita sifat at-tawazun. Yang ketiga, manhaj takamuli. Kalau takamuli, mana manhaj yang lengkap.
dalam kehidupan kita ni sudah ada. Yatakamalu fihi tasyri' ma'at tarbiyah. Dia ada undang-undang, dia ada juga pendidikan. Kita ni kadang-kadang kalau setakat pendidikan saja, tak ada undang-undang, tak jadi. Sebab kata di para sahabat, di antaranya Sayyidina Uthman, innallaha nazala bisultan ma nazala bil Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri orang manusia ni takut kepada undang-undang, lebih takut pada Quran. Macam kita hari ni, kita tak boleh buat Islam tu seperti kita dengan JPJ. Kita dengan JPJ, kalau ada dia warak selalu. Berapa ni line sini? 90. Kita lagi 80 ya. Sebab JPJ ada depan. Tapi kita ni orang panggil takamuli, ada seluruhnya dalam tu, ada undang-undang, ada tarbiyah. Cuma kita kerugian besar. Sebab apa? Sebab apabila tidak dilakukan undang-undang syariah, kita kerugian kerana apa yang kita buat itu tidak dikaitkan dengan agama. Contohnya hari ni, tuan-tuan kena GST. Kau tak payah sebut hari ni GST. Sebut berair mata selalu dah. Kau kena belakang, tak kira. Pergi baiki kereta, dah lah kereta mampu tengah jalan, pergi baiki kereta, GST juga. Patut masa tu tak perlulah lagi. Kalau orang nak beli kereta baru GST logik juga, kalau orang ada duit. Ni kita hak mati tengah jalan kereta. Panjang pula cerita ni kan, sedih pula kita. Berbeza kita bayar dengan GST dengan kita bayar zakat. Lish, kenapa? Sebab kita tahu zakat itu agama. Walaupun ada orang kata tak boleh niat sedekah, saya kata tak boleh nak niat lah tu. Sedekah-sedekah ni min tibi nafsin, daripada kebaikan hati kita nak bayar. Ni kalau tengok setiap kali tengok resit dia sopah ya. Berapa bayaran yang beli buku tu, beli buku. Berapa GST? Sikit-sikit contohnya. Dia kata buku tak ada GST. Tengok, include dah siap dah. Baca siap dah. Kena belakang, yang penting biarlah. Kita pergi kepada yang seterusnya. Manhaj waqi'i. Tengok, manhaj waqi'i maknanya manhaj Islam itu mengambil kira realiti masyarakat. Ambil kira realiti masyarakat. Tengok dalam ini, seorang sahabat nama dia Hanzalah radhiyallahu anhu, muka surat 3. Hanzalah ni dia satu hari dia mengeduh, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni munafik lah Rasulullah. Rasulullah kata, "Lish, kenapa ya Hanzalah?" Dia kata, waktu kami duduk dekat Nabi, kami dengan Nabi kuliah, Nabi ceramah, Allahu Akbar, ka'anna seolah syurga dengan kau tu ra'yu ain, duduk depan mata kita. Tapi bila kita balik rumah, kita leka dengan anak lagi, duduk dengan isteri lagi, macam-macam cerita, kami tak ingat pula kemati. Nabi kata apa? Ya Hanzalah, law annakum tadumuna ala ma takun indi wa fi dzikri lafsafahatkumul malaikah. Kalau kamu memang macam tu, walaupun di rumah kamu, malaikat akan bagi salam dengan kamu. Maknanya wali besar kita ni. Tapi Nabi kata apa? Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Kita ni biar ada masa lah. Masa kita duduk dengan Allah, kita bermunajat, kita menangis. Waktu balik dengan anak, kita kena suka-suka. Atau dengan anak berteriak juga. Anak kata kenapa pula lah abah ni marah kemar kau? Nyaya dah. Waktu dengan isteri, cara dia. Tak kira dengan isteri pun senyap juga. Warok ni, tak mau dunia aku ni. Isteri kata lagu ni berat lah. Allahu Akbar. Supaya orang cerita suami dia pergi tengok isteri sakit je lah. Dengar ada cerita tu kan? Semangat lah kan. Hilang mengatuk kena ni tak. Tengok isteri sakit, dia pergi baca ayat Masna wa sulasa tu lah, baca ayat tu. Bini dia bangun selalu, dia tersegar tak payah balik lalu tak. Allahu Akbar. Jadi di dalam realiti manusia ni akan berlaku maksiat. Berlaku tak kita? Akan terkenalah banyak ke sikit, maka adanya pintu taubat. Kita tak akan jadi. Waktu tu bila kita bincang tentang haji mabrur, apakah syarat haji mabrur itu? Orang ni balik jadi malaikat lepas tu. Tak ada salah lah. Kata ulama la ma yumkin. Mungkin yaqa fil ma'asi, mungkin dia jatuh dalam maksiat, tetapi maksiat dia tadi Allah Taala buka pintu taubat. Buka pintu taubat. Jadi keadaan manusia memang akan berlaku, maka realitinya Allah SWT beri kepada kita manhaj kita ni, manhaj yang waqi'i, realiti. Manusia ni ada kalanya sihat, ada kalanya sakit. Waktu kita sihat, kita solat 4 berdiri. Waktu sakit, kita boleh solat sambil duduk, dan alhamdulillah kita boleh jamak contohnya. Waktu kita seronok suka-suka, kita nak juga waktu majlis kahwin tu kan. Nak majlis kahwin ni biar ada juga nasyid-nasyid, pakai yang cantik-cantik, nasabah dengan pengantin. Ni orang marah ni pakai apa macam ni. Habis tak kalau waktu hari pengantin nak pakai baju gini noreh juga.
tak realiti macam tu, tidak waqi macam tu dah. Cuma kadang-kadang juru make up tu kacau je. Budak ni cantik lawa, kena make up dia macam hatu pari pun ada juga tekah. Allah. Baik, kita pindah kepada manhaj muyassar, iaitulah manhaj memudahkan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan payah. Cuma kita memperingatkan manhaj kita di sini, manhaj memudahkan, tidak mayahkan. Tetapi agama itu mudah, inna dina yusrun. Agama itu mudah, cuma yang memayahkan dia, yang masalah kitanya mempermudahkan agama, itu payah. Macam kita rasa ni, sakit, habis tak boleh bangun, solat sambil tidur, sambil duduk. Itu agama itu mudah. Tapi sakit, nak solat macam mana sakit? Tak payah solat. Itu mempermudahkan agama. Ini dua persoalan yang masalah. Macam ni syekh kita orang Arab ni, dia Arab. Dia nak bagi hadiah kepada pelajar-pelajar. Kata siapa dia ambil ini dapat 100. Lepas tu pelajar tak jawab pula. Siapa tak ambil, siapa jawab ini dia dapat 200. Kata lain 200 tu, mana dua orang tu 100, harga lagi murah dah. Dia nak 200 jadi 200. Nak kata. Cerita tu Arab, salah cakap. Baik, kita pergi kepada tajuk yang lain. Yang ni sangat jelas. As-sunnatu masdarun lil faqih wa da'iyah. Jadi muka surat 5 dulu. Al-faslu tsalis, mabadi asasiyah lit ta'amul ma'as sunnah. Ini penting. Bab ini prinsip asas bagaimana kita nak berinteraksi dengan sunnah. Tanda betul-betul dalam kitab kita ni ada. Yang pertama, al-istisaqu min subuti as-sunnah. Al-istisaqu min subuti as-sunnah. Yang pertama sekali, mesti kita kena yakin dengan kesabitan sunnah itu sendiri. Sebabnya maka timbullah isu hari ini hadis. Bila kita kata hadis ni tak sahih ni, jadi bila hadis tak sahih, macam mana keadaan? Ada boleh buat, ada tak boleh buat, di bawah ni kita ambil nanti. Yang pertama sekali, para asatizah, khususnya imam-imam, pendakwah-pendakwah, biarlah kita duduk di antara orang. Kita tak pandai, kita jangan kata kita ni ulama besar ke, nak kritik orang. Kita tidak ulama besar, kita ulama kecil. Tetapi ulama-ulama besar telah pun menyebut hadis-hadis, ada ini sahih, ini tak sahih. Saya ingat dalam ketah kerja sahabat saya Dr. Najib semalam, ada senada-senada kitab. Ada, ingat nama kitab tu? Al-Ali al-Masnu'ah, Kashful Khafa' lil-Ijluni contohnya, wa Muzil Ilbas. Jadi kita ulama-ulama mutaqaddimun wal mutaakhirun semuanya telah berusaha untuk menilai hadis-hadis yang tersebut. Contoh yang paling rapat dengan kita iaitulah Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam menilai hadis Ihya Ulumuddin. Adakah orang kata, oh Iraqi ini tak beradab lah, tak hormat kepada Imam Ghazali? Tak ada orang kata. Mari Imam Subki dalam kitabnya Tabaqatus Asy-Syafi'iyyatul Kubra, ketika mencerita tentang riwayat hidup Imam Ghazali, dia juga bawa di belakang hadis beberapa hadis yang la aslalahu dalam Ihya, dibawa. Kemudian dia masing-masing sambung menyambung. Iraqi bawa, Subki bawa, kemudian mari pula ulama-ulama lain, semuanya lengkap melengkapi. Jadi itu dia panggil. Kita hari ni, kalau di zaman kita ini, kita nak mengatakan apa ayuh nak tasih hadis ni, Ustaz YouTube ni, dia panggil Ustaz apa ni, Ustaz Google. Yalah, duk cari kat Google. Kita kena ingat ulama-ulama, contohnya dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ad-Durar As-Saniyah yang dia telah letak di situ, hadis-hadis ini telah dinilai oleh ulama-ulama. Ibnu Hajar kata apa dia, Al-Iraqi kata apa, dan ulama-ulama besar, Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita dapat manfaat daripada apa yang telah disebut oleh alat-alat moden yang ada hari ini. Kerana itulah bagi saya, alat moden yang ada hari ini, alat yang membantu kita untuk mendekatkan kita kepada ilmu, bagaimana nak menilai hadis-hadis begini. Yang kedua, husnul fahmi lis sunnah. Tengok, cara yang kedua iaitulah asas yang kedua dalam perkara ini, kita kena faham sunnah itu dengan cara yang betul. Sebagaimana kata di para ulama disebut sini, ma ja'a minha ala sabili tabligh risalah wa ma lam yajid kadzalik. Jadi sunnah itu terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan sunnah ini jibilli, yang ini tashri'i,
Yang ini merupakan undang-undang yang kita kena buat. Ada hak ni merupakan apa ni, amalan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak sebut pun tentang kelebihan-kelebihan dia. Jadi contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pakai jubah. Ada tak ada hadis kelebihan pakai jubah? Kelebihan pakai jubah bizat. Tapi kalau kata saya pakai jubah sebab Nabi pakai, itu insya-Allah kita boleh pahala dengan sebab ittiba'. Tapi nak ambil satu, contohnya hadis pakai serban. Adakah hadis sahih yang meriwayatkan siapa dia pakai serban sekali solat boleh pahala berapa puluh kali solat tak pakai serban? Ya. Macam hadis jadi itu dia panggil, kita beza di antara jibili dengan tasyri'i, perundangan. Saya tak detail, cuma nak bagi tahu dari sudut tajuk bahawa kita ni kalau nak semula pula kena ambil pendetailan. Yang ketiga, kaedah berinteraksi dia panggil ni salamatun nassin nabawi min mu'arid. Jadi nas yang kita baca itu tidak ada pelanggaran dengan nas yang lebih kuat. Nas yang lebih kuat dalam bahasa usul dia panggil at-ta'arud wa tarjih. Tidak ada pertemuan. Contohnya hadis bergerak tangan, contohnya akhir salat, kan banyak rawi-rawi hadis dia sebut isyaratnya. Ada yang katakan taharrak, dia bergerak sampai ke akhir tasyahud. Jadi para ulama katakan apa hadis ni rawi dia kuat tapi menyalahi rawi yang lebih kuat, yang lebih ramai. Itu dia panggil at-ta'arud wa tarjih. Allah. Jadi yang ke as-sunnah allati yujailaha fi at-tashri' wa at-tawjih. Tengok dalam seterusnya. Kita percepatkan sikit. Muka surat 6 tu ada definisi, nak pembahagian hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis yang dhaif. Perbincangan tentang hadis dhaif ini akan disebut. Syekh kita Qardawi hafizallahu taala dia bawa dalam muka surat 6. Dia kata difa'un mardudun anil hadisil maudhu'. Pertahanan yang ditolak untuk mempertahankan hadis-hadis yang maudhu', mana hadis rekaan. Seorang penulis tafsir nama dia Sahibu Ruhul Bayan. Ruhul Bayan ni nama tafsir. Dia kata apa? Az-Zamakhsyari, tuan-tuan kenal lah. Saya ingat ramai di kalangan kita ni ulama-ulama lughah di sini kan. Ulama lughah ni kan mungkin kita tak boleh lepas daripada Zamakhsyari. Zamakhsyari ni ulama pakar dalam bidang lughah dan dia juga tafsir Quran. Cuma dalam bidang hadis bermasalah. Tengok ni Az-Zamakhsyari contohnya dalam kitabnya Kasyaf. Setiap akhir surah dia akan bawa kelebihan surah sekian-sekian. Kemudian diikuti oleh Al-Qadhi Al-Baydawi dalam kitabnya Tafsir Al-Baydawi. Anda ingat waktu anda belajar dengan Allah yarham bapak saya dulu rahimahullah taala. Bila belajar tafsir Baydawi, bila akhir surah dia kata tulis. Hak duk mengatuk semua kena celik mata, tulis. Dia kata uktub hazal hadis la aslalahu. Tulis satu-satu surah. Ada surah yang ada hadis yang sahih. Dia kata ini guru dia di Mekah telah menilaikan satu-satu hadis sebab dalam kitab Baydawi banyak macam-macam ni. Tapi apa masalah kita? Masalahnya kata di Ruhul Bayan, dia kata kita hari ini berdusta bukan ke atas Nabi, tapi kita berdusta untuk Nabi. Berdusta untuk Nabi. Sebab kalau dusta ke atas Nabi haram. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Tapi kita ini bukan dusta ke atas Nabi, kita berdusta untuk Nabi sebab nak galakkan orang baca Quran. Macam hari ni orang keluar hadis-hadis yang banyak ni, tersebar di internet dah. Siapa dia baca hari ni, contohnya petang Jumaat ke apa, bawa 10,000 selawat dia akan dapat pahala 80,000 tahun ke apa benda. Sekali orang perempuan buat air ke apa, sekali dia minum tu berapa dia punya tahu kelebihan. Saya kata menyesalnya aku tak jadi perempuan. Dah, kalau tidak pakai buat air ya tak payah hidup. Duk buat benda lain dah, pada dengan buat air ke suami ya. Cukup dah, jamin syurga siap dah. Hak terbaru ni pula apabila perempuan mari haid, dia suruh baca sekian-sekian. Dan kelebihan dia satu hari haid boleh berapa tahun dia punya kelebihan ibadahnya. Jadi baiklah kita ambil 15 hari selalu. Banyak sikit ibadahnya dah. Boleh sambil-sambil duduk jahit kain pun 40 tahun dah kita kelebihan ibadat. Jadi benda-benda macam ni para asatizah, kita kena teliti. Anak-anak murid kita duduk sebar benda-benda macam ni. Jadi siapa peringkat ini hak asasi wanita, laki-laki jangan kacau. Kita pun bimbang kadang-kadang. Tengok dia kata apa?
al-kazibu lahu. Aku berdusta ni untuk Nabi. Nak suruh, nak menggalakkan orang beribadat, bukan berdusta ke atas Nabi. Jadi berbeza. Allahu Akbar. Kata di Syekh Qardawi, summa innal mar, tengok akhir kertas tu, seorang itu sangat-sangatlah rasa pelik, ghayatul ajab, kepelikan yang sangat-sangat. Macam mana boleh keluar pandangan seorang ulama yang duduk dalam kategori ulama tafsir tetapi masih lagi mempertahankan hadis-hadis palsu, kerana kononnya mereka itu berdusta untuk Nabi, bukan berdusta ke atas Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi ada pula satu kumpulan lagi, raddul ahadits sahih. Hadis sahih tapi tak mau terima. Hadis sahih, tak boleh pakai hadis ni. Jadi kata di kitab kita ni, raddul ahadits sahih ka qabulil ahadits al-maudhu'. Orang yang menolak hadis sahih itu tarah dia samalah macam orang yang menentang hadis, menerima hadis-hadis yang palsu. Jadi tengok, kita pergi kepada as-sunnah fi majalil fiqh wa tashri'. Dalam sunnah kita ni, dalam media fiqh, Syekh kita buat contoh yang panjang di sini. Ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, kata di Imam Al-Auza'i, al-kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila al-kitab. Quran itu lebih berhajat kepada sunnah daripada sunnah berhajat kepada Quran, dari sudut penafsirannya, dari sudut nak tafsir. Jadi ada orang kata Imam Abu Hanifah ni tak reti hadis. Dia ada hadis, dia ingat hadis 17 je. Tengok dalam muka surat 8. Qala ba'dun nas. Ada orang kata inna Abu Hanifah lam yasi'u illa 17 hadis. Tak ada hadis sahih, itu 17 dia kata. Kata dia Syekh, wa huwa kalamun la yadkhulu aqlun aqil. Ini kacakapan ini tak masuk akal lah bagi orang yang berakal. Wallahu a'lam. Jadi baiklah, dia bersifat insaf. Jami'ul fuqaha yahtakimu ila sunnah. Semua ahli-ahli fiqh semuanya berpegang kepada sunnah, sebagaimana kata Nabi sallallahu, kata di Imam Syafi'i rahimahullah taala di muka surat 9, iza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu. Ini maksud daripada imam besar Imam Syafi'i kata, kalau kamu dapati perkataan aku ini berbeza dengan sunnah Nabi, campur kata-kata aku, ambil sunnah. Para asatidzah boleh tengok dalam YouTube tajuk dia satu kitab yang ditulis oleh Ban Shamfar, iaitulah kitab hadis-hadis perkataan al-masailul lati 'allaqa 'alaiha Syafi'i bi sihhatil khabar. Masalah-masalah Imam Syafi'i kata kalau sahih hadis ini qultu bihi, aku kata. Dia ambil dalam jadi maknanya Imam Syafi'i tak terima hadis ini dari sudut sanad, maka dia tak kata. Ini pasal itulah bila orang bagi tanya imam-imam yang besar, muka surat 9 hadis as-sunnah fi majalid dakwah. Ini penting. Jadi dalam bab fiqh kita tahu dah, ulama-ulama boleh kata sepakat mengatakan dalam bab fiqh, dalam bab hukum hakam mesti kita kena ambil sahih ataupun hadis yang hasan, tak boleh kita ambil hadis-hadis yang lemah. Tapi di dalam bab fadailul a'mal, ini masalah kita hari ni, dalam bab fadailul a'mal majalid dakwah. Tengok, dalam bab majalid dakwah, dalam bab tarbiyah, cuba kita tengok petik pandangan imam-imam besar di dalam ulama-ulama tasawuf. Ya, di kita hari ini kita sebut ulama tasawuf. Yaqulul Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau orang ngaji tasawuf tak kenal Junaid, jawab dia pincang. Junaid kata apa? At-turuqu kulluha masdudatun. Semua jalan-jalan nak pergi kepada Allah tertutup, illa man iqtafa athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa yang ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama-ulama tasawuf mutaqaddimun tak ada bagi mereka amalan-amalan yang kita lihat mutaakhirin ini pelik-pelik. Tengok, waqala Abu Hafsa, man lam yazin af'alahu ahwalahu fi kulli waqtin bil kitab was sunnah. Siapa dia tidak timbang perkataan dia, keadaan-keadaan dia setiap waktu mengikut Quran dengan hadis, walam yanham khawatirahu, dan tidak kenyang perasaan dia dengan Quran dengan hadis, fala yu'addu fi diwanir rijal, maka dia tak masuk dalam ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf yang hakiki zaman itu, Al-Bu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, rubbama yaqa fi qalbi nuqtah min nuqatil qaum ayaman.
Kadang-kadang bila aku dengar orang-orang ahli-ahli ibadat ni bercakap, masuk dalam hati aku, rasa nak terima. Tapi, tengok. Fala aqbalu minhu illa bisyahidaini adlain. Aku tak boleh terima kecuali dengan dua saksi yang adil. Apa dia? Al-Kitabu was Sunnah. Hari ni bila timbul isu tarekat, isu zikir-zikir yang pelik-pelik, lompat menari ni, orang duk komplain, dia kata nampak Abu Anas nyak je. Tak ada komen apa-apa. Saya kata apa saya nak komen apa? Bila kita baca kata-kata ulama-ulama besar dalam bidang tasawuf, semuanya mengatakan mana-mana amalan yang tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tak mari daripada sahabat, tak mari daripada kitab dengan sunnah, tengok, la yuqbal, tidak diterima. Oh, dia kata khilaf ulama. Kita ginilah, senang ya kita bercakap. Ulama khilaf ke tak khilaf, kenapa kita tak nak balik kepada sumber yang asal yang disebut oleh imam-imam besar dalam bidang tasawuf? Kita mengatakan ada Nabi buat macam ni. Lompat-lompat macam ni, ada zikir, ada? Tak ada. Tak usah buat. Kalau tak buat tak salah. Buat menjadi perbincangan. Betul tak? Kalau buat, tak buat, salah tak salah? Aku nak berzikir macam biasa, cukup lah. Zikir pagi, zikir petang, zikir dalam kitab Risale Muslim, alhamdulillah yakfi. Kita tenang. Tapi kalau kita lompat, orang ni kata harus, ulama ni kata, tapi ramai lagi yang serang, menentang. Jadi kita duduk di antara harus dengan tak harus. Kenapa kita nak mencari benda yang da'ma yaribuka ilama yaribuk? Nabi kata tinggalkan yang meragukan, ambil yang asli. Jadi tengok dalam ni banyak lagi lah. Dalam kitab Syekh Qaradawi ni dia kata, kita tengok kepada muka surat seterusnya. Kita nak habis cepat ni. Tengok. At-tahri 'inda al-istishhad bil hadis, hendaklah kita teliti ketika kita ambil hadis sebagai dalil, sebagai pegangan kita. Sebab banyak hadis-hadis yang masyhur tapi tidak sahih. Tengok contoh yang dia buat di sini, nama-nama hak kitab. Lepas ni boleh beli kitab ni. At-tazkirah bil ahadisil mustahirah, tamyizut tayyib minal khabis fima yaduru ala alsinatin nas minal hadis, al-la'alil mansurah fil ahadisil masyhurah, ad-dural muntashirah fil ahadis. Jadi al-maqasidul hasanah. Jadi semua ni kashful khafa. Nama-nama kita ini memang wujud. Ana kalau tidak kena banjir, saya jemputlah para jemaah sini pergi rumah saya kumpul semua hadis-hadis ini, kitab-kitab ulama besar ni tentang hadis yang masyhur tapi tidak sahih. Ada semua. Tapi telah dimakan oleh air. Allah Taala beri kita pada kita setakat tu jalan rezeki dia. Tengok Syekh kita contoh dalam satu muktamar, dia pergi, orang ada sebut kisah Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ni ulama besar, sahabat yang besar, ahli Badar. Cuma dia ada sikit kesilapan dia tentang dia panggil al-sahabi al-muftara. Jadi orang duk tuduh dia ni masuk cerita Sa'labah bin Hatib dalam bab tak bayar zakat. Kita pun mari bulan Ramadan bawa juga cerita. Muka surat 11, afatu katsirin minal wu'az. Banyak penyakit yang dibuat oleh sebahagian daripada penceramah-penceramah. Penceramah-penceramah ni, dia kata apa dia penyakit dianya? Penyakit dianya asal dia jumpa dalam buku-buku, dia akan bacalah hadis motivasi, semangat. Nah, suka lalu kita. Jadi Al-Khatib tidak mengambil kira benda-benda sahih tak sahih. Tengok contoh di sini. Al-Imam wa qaddal al-Khatib al-mazkur, ada khatib kata nak cerita hadis tak sahih tak sahih hadis ni. Walaupun hadis ni ada dalam kitab, dia kata dalil sahihnya juga apa dia? Imam Abu Hamid Al-Ghazali berjumpa dengan Sayyidina Musa. Imam Al-Ghazali jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam dalam mimpi lah tu. Musa bertanya, "Mas muka, apa namamu?" Dia kata Muhammad bin Muhammad. Dia kata aku tak tanya nama keturunan, tanya nama awak je. Musa kata apa? Nabi Imam Ghazali kata, Allah tanya mu, "Mamati tilka bi yaminuka?" Apa di tanganmu? Mungkin jawab, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahsibila 'ala nabi." Apa dia kata? Fahajjal Ghazali Musa. Imam Ghazali telah berhujah, mematakan hujah Nabi Musa. Itu nak menunjukkan bahawa Imam Ghazali ini seorang yang kuat. Jadi ini semua dia kata wa bihaza asbatal khatib sidqal hadis. Allah, banyak cerita. Tengok fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, tanda ulama besar dalam fiqh Syafi'i, dalam kitabnya Fatawa Hadisiyah. Dia kata apa? Orang tanya fatwa. Su'ila radhiyallahu anhu fi khatibin
yarqal mimbar fi kulli jum'atin. Ada khatib yang naik mimbar setiap Jumaat, duk baca hadis-hadis yang dia tak sebut riwayat siapa. Apakah hukumnya? Kata di Ibnu Hajar, kalaulah orang tu memang masyhur, dia ni memang pandai hadis, dia duk teliti hadis, kalau dia baca hadis dia tak sebut riwayat, tak apa, kita terima. Tapi wa ammal i'timad fi riwayatil ahadi ala mujarradi ru'yatiha fi kitabin, kalau setakat dia jumpa ketah ketebuh pakai baca selalu, macam kita hari ni, kadang-kadang setengah pak khatib kita ni pakai ambil atas mimbar tu ya, cari-cari dalam rok dia, bebas. Pasal itulah tanya nak doa, tukar Sultan hak mati 5 tahun dulu baca doa lagi tak? Ya Allah, kakallah kedaulatan kepada Tuanku Sultan sekian-sekian. Dia tukar tak baca dulu. Tengok. Ini Ibnu Hajar kata, bukan apa anak duk kritik orang, tak ada, saya tak. Kita ni orang baik. Kata di Ibnu Hajar, wa man fa'alahu, baca hadis tak tahu mari mana ni, uzira alaihi ta'zir syadid, hendaklah kita kena ta'zir orang tu. Tarik turun daripada mimbar, pecah dia. Kata di Syekh Qardawi, kalaulah kita nak pecah khatib zaman kita hari ni, jawabnya tak ada tu imam lah kita. Allahu Akbar. Jadi mungkin kita ambil isu yang terakhir lah. Al-Faslus Thalis, tahqiq al-qaul fi riwayatil hadis ad-da'if. Jadi orang duk kata hadis dhaif ni boleh beramal. Macam manakah yang sebenarnya dalam masalah ini? Wa a'taqidu, kata Syekh Qardawi, kata aku kira tersebarnya hadis-hadis yang wahiyah, yang mungkar, yang maudhu' di kalangan ramai khutbah muzakkirin, ahli-ahli tazkirah ini, penceramah-penceramah ni, iaitulah kerana mereka duk baca pandangan jumhur ulama yang mengatakan boleh dibawa hadis yang dhaif di dalam fadailul amal. Kan banyaklah kata-kata ulama-ulama zaman dulu, iza rawaina fil ahkam tasyaddarna, kalau kita ambil dalam bab hukum kita keraskan, kalau ambil dalam bab fadail tasahalna. Tengok muka surat 12. At-ta'qibnya, tapi setakat mana nak tasahul tu? Kata Imam Ibn Rajab, tengok muka surat 12 bawah. Ibn Rajab kata apa? Wa amma ma zakarhu Tirmizi, yang Imam Tirmizi kata tasahalna di sini maksudnya tidak boleh berhujah dalam hukum syarak dari sudut umur-umur amaliyah, dan kalaulah wa in kana qad yurwa hadisu ba'du haula'i fi raqa'i, jadi setengah rawi-rawi itu boleh diterima di dalam hadis-hadis yang menyebut tentang raqa'i, pelembut hati, galakan-galakan, sebagaimana ramai di kalangan imam-imam hadis telah menerima pandangan yang tersebut. Cuma bagaimanakah syarat-syarat dia? Tengok di sini muka surat 13. Syarat kita nak terima bukanlah semua rawi yang dhaif itu diterima walaupun dalam fadailul amal. Cuma kita kata rawi ni lemah di segi riwayat, boleh terima. Tapi kalau rawi ni majhulin, siapa dia rawi hadis tu? Majhul, tak tahu siapa. Muttahamin, orang-orang yang dituduh sebagai pendusta. Fahishul ghalat, melampau dia punya kesalahan, maka kata di para ulama ketika itu mereka ini pun tak boleh juga diambil sebagai fadailul amal. Jadi banyak hadis-hadis hari ini yang dinilai oleh para ulama mengatakan fadailul amal itu sendiri perlu kita kena tengok kepada siapa dia, rawi dia. Kalau rawi itu muttaham bil kazib, maka hadis dia lebih rendah daripada dhaif. Jadi kerana itulah timbullah 3 syarat yang dibuat oleh para ulama, iaitu yang pertama sekali muttafaqun alaih, jangan ada dhaif itu terlalu syadid. Jadi maka ya bila sebut syadid, tak boleh kita ambil rawi-rawi yang kazabin, muttahamin bil kazib. Yang kedua, hendaklah dia duduk di bawah mundarijan tahta aslin am, duduk di bawah asal umum. Contoh yang sini disebut tentang hadis kelebihan-kelebihan. Jadi para ulama contohnya adalah buat hadis, dia kata hadis kelebihan masuk pasal tadi kita baca zikir. Ada mengatakan kelebihan berzikir itu diampunkan alfi dosa dia, beratus ribu dosa diampunkan. Jadi ada yang mengatakan asalnya memang zikir itu boleh masuk di situ, cuma menetapkan berapa kelebihan itu jadi masalah kita. Macam contoh hari ini hadis yang
diriwayat oleh Imam At-Tirmizi yang mengatakan siapa dia duduk selepas salat subuh sampai naik matahari. Siapa dia salat subuh berjamaah, duduk sampai naik matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka boleh baginya pahala haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi kata di pahala, duduk lepas salat subuh berzikir itu memang warid. Nabi kita duduk. Cuma nak tambah lagi kelebihan tadi. Di situ ada khilaf. Ada kata hadisnya diterima, ada yang mengatakan hadis itu dhaif, tetapi oleh kerana dia duduk di bawah mundarijun tahta al-aslu, ada duduk di situ, maka dia boleh. Tapi kalau benda tak ada langsung, contohnya Nabi suruh kita sekian-sekian, tapi kita pergi tambah pula. Siapa dia baca zikir hari ni, baca Fatihah pada waktu lepas solat asar ni 10,000, kita dapat sekian-sekian. Mari mana tu? Jadi penetapan begitu yang tidak mari daripada yang tidak warid itu bermasalah dari sudut kedudukannya. Jadi benda ni panjanglah. Tengok dalam muka surat, haqa'iqun yajibut tanbihu 'alaiha, beberapa hakikat yang perlu kita kena teliti. Yang pertama sekali, ada di kalangan ulama yang dulu dan juga ulama-ulama sekarang yang menyamakan larangan hadis dhaif ini diamal dalam fadailul amal dan juga dalam hukum. Tengok ni. Di antaranya Imam Muslim tak bagi. Imam Bukhari tak bagi. Yahya bin Ma'in, Ibnu Hazim, Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, Abu Syamah daripada Syafi'i, daripada Mu'asirin Syekh Ahmad Syakir daripada Mesir. Syekh Albani kalau sebut dia orang tak suka, tak usah sebut dia. Kita sebut orang-orang boleh terima saja. Kalau sebut jugalah di atas dasar akademik. Tak. Baik, dia orang ni tak terima riwayat-riwayat yang dhaif walaupun dalam fadailul amal. Jadi ada ulama-ulama dulu sudah ada, bukan kata ulama kemudian saja yang tak mau terima. Syekh Ahmad Syakir kata apa? Ahmad Syakir punya tarjih muka surat 14. Wallazi arahu anna bayan ad-dha'fi fil hadis ad-dha'if wajibun ala kulli hal. Ahmad Syakir kata pada pandangan saya wajib kalau kita baca hadis dhaif mesti kena beritahu hadis ini dhaif dari sudut sanadnya. Hakikat yang kedua, kita baca hakikat sajalah, bahawa 3 syarat yang telah dibuat oleh para ulama tadi. Jangan hadis terlalu lemah, mesti mundarijun tahta aslin am, dan juga yang ketiga tadi, jangan sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di syekh kita ni, hadis ni tidak diambil penelitian. Syarat ada, tapi waktu nak buat boleh katakan tak jadi. Hadis hakikat yang ketiga, bahawa hadis itu mestilah kita tak sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kata ruwiya, diriwayatkan Nabi kata. Jadi sukar hari ni diriwayat, kita duk main qala sallallahu au kama qal, tidak boleh au kama qal gitu. Kita kena kata diriwayatkan daripada Nabi. Maknanya orang dengar, oh hadis ni tak sahih. Awal lagi kita boleh kesan, tapi hari ni magnet kita lemah ni. Hak penceramah pun tak gerak, hak pendengar lagilah tak kuat, macam mana kita nak kesan. Hakikat yang keempat, kalaulah dalam satu tajuk sudah ada hadis yang sahih, tak perlu lagi pergi cari yang dhaif. Karena itulah Imam Nawawi rahimahullah taala, contohnya dalam kitab dia Riyadhus Salihin, dia akan mula dengan ayat Quran, dimula dengan hadis yang sahih. Cuma hal lain itu sokongan-sokongan, macam kita dalam Mishkat juga sedemikian. Jadi kita pun ambil lah yang sahih tu. Cuma masalahnya tak sedap lah cerita, tak ada hadis dhaif. Tak ada hadis, kalau hadis maudhu' tu lagi sedap cerita kan. Macam cerita Nabi satu hari sedih, tanya malaikat kenapa ni, sebab nak buat orang perempuan contohnya kan. Banyak kan cerita sekarang ni viral dia panggil sekarang ni. Macam hadis ummati dalam hadis Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi kita dengar tu menangis kita. Tapi bila saya mau Imam Ibn Hajar kata hadzal hadis dalam rawihi syi'i, rawi dia macam ni syi'i, sebab itulah dia nak ketepikan wujudnya Sayyidatina Aisyah ketika Nabi wafat. Dia kata Nabi wafat dengan Ali dengan Fatimah. Sedangkan dalam hadis Bukhari Nabi wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Yang keenam, jadi ulama-ulama telah pun memberi kebenaran untuk riwayat hadis dhaif itu dengan syurut. Jadi syarat-syarat itulah yang perlu kita kena ingat. Tengok dia buat contoh di sini hadis nisfu Sya'ban.
Ini realiti yang kita ni. Tengok muka surat 15. Walihadza ra'ayna aktsara bilalil muslimin yahtafiluna bilailatin nisfi min Sya'ban. Ini cerita Qardawi ni. Jadi supaya kita ni berdiri pada malam nisfu Sya'ban dan berpuasa pada siangnya. Tengok hadis tu. Rawahu Ibnu Majah. Wa asyara al-Munziri ila dha'fi wa kadha dha'afu al-Busiri fi Zawaid Ibnu Majah. Jadi kata di sini panjang hadis ni tentang, jadi ulama mengatakan hadis ni hadis tentang ibadat khas pada malam nisfu Sya'ban itu tidak sahih. Jadi macam mana kita? Dan juga hadis yang kedua ni hadis memperluaskan man wasa'a ala ayyahi wa ahli yaum Asyura. Siapa dia perluaskan pada hari Asyura. Hari Asyura kita kena beli makanan-makanan kepada anak-anak kita, perluaskan. Kata di Syekh kita hadis ini juga tidak sahih. Bahkan Ibnu Jauzi kata maudhu'. Tengok. Jadi ada pula ulama lain difak, cuba nak cari jalur-jalur yang boleh. Contohnya hadis banyaklah. Kaedah yang keberapa dah kita ada ni? Habis kaedah dah. Kalau habis kaedah dah kita beri setakat itu dulu. InsyaAllah ta'ala yang terakhir lah, yang terakhir muka surat 17. Min fiqhi da'iyah alla yuhaddisu nas bima yushkil alaihim. Di antara fiqh pendakwah itu, jangan sekali-kali kita pergi cerita benda-benda yang mencelarukan masyarakat. Jadi kadang-kadang kita bawa cerita-cerita yang orang tak faham, cerita-cerita yang Al-Allamah Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdis menceritakan kepada kita bahawa para khatib, para pendakwah, kita bawa cerita biar yang kita faham. Ana beberapa tempat dah saya pergi, tengok seminar antara bangsa hebat-hebat, kita pun cara akademik lah bercakapnya. Lepas-lepas tu tanya, boleh katakan berapa peratus dia faham. Lepas pada tu ana pergi pula mana-mana pun, kalau kena tajuk sunnah ni, kita duk ajar zikir lepas solat, zikir nak masuk tandas, zikir duk dengan isteri. Bila tengok dalam borang kaji selidik, ceramah Abu Anas rating dia paling tinggi sekali, mendapat berapa? 5 ke apa paling tinggi. Rupanya orang lain duk cakap pandangan tu, pandangan ni tak ada apa. Macam kita belajar kitab tasawuf tak? Martabak tu, martabak ni, martabak 7, martabak 8, akhir sekali boleh makan martabak. Martabak tak naik. Tak. Kita ni pun kalau duk main tinggi darjah, akhir sekali apa dia belajar ni? Tak tahu apa. Baiklah kita hari ni kata di Syekh, setiap masa itu kita lah yuhaddisun nas bima yafhamun, kita bercakap dengan manusia setakat mana yang kita faham. Jadi saya kira tajuk ini bolehlah kita katakan muqaddimah, kertas yang ada di tangan para jemaah, dan boleh ambil dalam internet kitab dia tadi, Kaifa Nata'amul bis Sunnah. Kita cuba teliti, kaji. InsyaAllah bagi saya lah Syekh Qardawi ini hafizahullah di antara ulama yang disebut dikira wasatiyah, ulama wasati di alam dunia hari ini. Tapi dia dalam masalah-masalah hadis begini nampak agak teliti, agak berhalus, sebab itulah realiti masyarakat. Jadi insyaAllah ta'ala mudah-mudahan perbincangan kita tentang interaksi dengan sunnah ini ada faedahnya untuk kita meneruskan kerja-kerja dakwah kita dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada yang berbahagia Dr. Abdul Wasi atas pembincangan yang begitu mantap daripada kitab yang disebutkan tadi. Terima kasih kita ke masa